Dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179 Allah kata, mereka itu macam binatang ternakan, macam lembu dan kerbau. Balhum adal, malah mereka lebih teruk daripada binatang itu tersebut. Allahu Akbar. Siapa mereka? Manusia. Manusia punya hati, hatinya mati. Manusia punya mata, matanya buta. Manusia punya telinga, telinganya pekak lagi tuli. Sebab tu Allah cerita pada Nabi dalam hadis riwayat Al-Hakim Tabrani sahih. Apa Nabi kata? Sesungguhnya sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Allah tak kata sebaik-baik manusia dia banyak baca Quran, dia solat tahajud, dia dah. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling baik kepada manusia yang lain. Sebab tu orang yang jaga masjid, jaga parking masjid, jaga bilik air masjid, ni orang baik semua. Anugerah Allah Ta'ala bagi. Bila orang komplain, jangan merajuk. Sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Sungguh, yang AJK pun merajuk. Orang tua buruk merajuk. Tak apa, ni ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita, mata kita ada. Kita kena lihat kebesaran. Waktu Isra' wal Mi'raj, Allah memperlihatkan kepada Nabi beberapa hal. Ingat nah, jaga-jaga. Sebab dalam tu hadis palsu pun banyak juga. Hadis dhaif pun banyak juga. Nak mengaji, kena mengaji sungguh-sungguh. Ya, kena mengaji sungguh-sungguh supaya kita dapat beramal dengan yang betul. Baik, dalam peristiwa tu macam-macam lah. Ya, macam-macam penceritaan. Kenapa? Allah nak tunjuk kebesaran dia supaya Nabi dapat tengok dan Nabi dapat sampaikan kepada umat dia yang ni kita. Tapi kita tak dapat juga. Kenapa? Disebabkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Surah Al-Baqarah surah kedua pada ayat yang ke-7. Allah khatam hati kita kerana dosa kita yang tak pernah berhenti. Allah khatam pandangan mata mereka. Pandangan mata boleh nampak yang zahir tapi kebaikan dia tak nampak. Telinga dia boleh dengar tapi dengar tak sampai ke telinga hati. Sebab tu ulama kata hati dia mati kerana mata hati dia sudah buta. Hati dia mati kerana telinga hati dia sudah pekak lagi tuli. Dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179 Allah kata ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka itu macam binatang ternakan, macam lembu dan kerbau. Balhum adal, malah mereka lebih teruk daripada binatang itu tersebut. Allahu Akbar. Siapa mereka? Manusia punya hati, hatinya mati. Manusia punya mata, matanya buta. Manusia punya telinga, telinganya pekak lagi tuli. Ketika panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dalam hadis Muslim, setan berlari sampai terkentut-kentut dengan azan, takut. Kita hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Lari tidak, datang pun tidak. Rupanya kita terlebih setan dari setan. Iya, hanya kita saja yang sedar, tuan-tuan. Jomlah sedarkan diri kita. Saya tahu tuan-tuan orang baik-baik, puan-puan orang baik-baik. Tapi hati-hati, setan tidak pernah mundur, kendur lagi undur daripada menjahanamkan kita. Kalaulah Imam Zul, setan akan datang cara Imam Zul. Allahu Akbar. Kalau solat sendiri, kalau jadi imam, Allahu Akbar. Ingatkan azan ketiga ke? Masa Imam Zul solat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Masa jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Masa solat sendiri, inna a'tainakal kautsar. Tu solat sendiri. Masa jadi imam, Yasin. Bergegar kepala lutut makmum. Mana datang? Setan. Setan menjahanamkan kita.
Pertama, setan kata enggak perlu pergi masjid, tak ada apa-apa keberuntungan, melainkan bukit beruntung. Jangan pergi masjid. Kita kata no, nak pergi. Setan kata nanti dulu kau pergi lambat sikit, tunggu masa ada makan baru pergi. Pergi je, pergi. Kemudian time solat, tak payahlah solat jemaah. Setan kata, tapi kita nak juga. Setan kata boleh, kau baca panjang sikit masa jadi imam. Kena. Daripada awal sampai habis lingkup. Tu orang perempuan di belakang, hati-hati. Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ada seorang sahabiah fulana, orang perempuan, siangnya salat fardu yang cukup baik, salat malam enggak pernah ditinggalkan, siang puasa enggak pernah berhenti-berhenti, kebajikannya ngaji Qur'annya, pahalanya begitu begini banyak, tapi mulutnya sering nyakiti hati kawannya. Nabi kata, la khaira fiha, tiada kebaikan atas amalnya, hiya min ahlin nar, dia adalah ahli neraka. Bukan tak beramal, dia beramal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada seorang sahabat ini, sahabiah juga orang perempuan, solat fardu, enggak ada solat tahajud, jaga anak 12 orang. Solat sunat enggak pernah sempat, solatnya maktubah, hanya bersedekah sepotong keju, mulutnya diam, enggak pernah nyakiti hati orang. Kata Nabi, hiya min ahlil jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. So kalau nak masuk syurga bukan kerana amal kita. Amal kita ini disebabkan kita itu kesedaran diri kita itu seorang hamba, itu aja. Kenapa beramal? Kerana kita hamba Allah, diperintah buat. Kenapa masuk syurga? Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Janji daripada Allah Subhanahu wa taala.